Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jewelry Jam ataupun Muhammad Nuriman Hakim bin Muhammad Jeffrey. So hari ni aku bukan nak review figure ataupun unboxing figure. Hari ni kita akan mula balik cerita kisah seram. Okay, seram. Mungkin tak seram, just ni pengalaman daripada kenalan aku dan pengalaman diri aku sendirilah. Okay, so kalau korang nak share kisah seram korang, korang boleh PM aku. Korang boleh DM aku dekat IG. Ni IG aku. Okay, korang boleh DM kat situ and cerita kisah seram yang mana aku tengok aku rasa okay, aku akan share dekat YouTube aku. Walaupun view tak ramai, tapi aku harap korang dapat support dengan tekan button like, share and subscribe supaya aku lebih bersemangat untuk buat video. So kita ambil mood dulu. So guys, dua cerita ni bukan berlaku pada diri aku. First pada kawan aku and yang second kepada abang saudara aku. Okay, so yang first aku akan mula cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So cerita dia bermula, aku ni ada dua orang, Alim dan Khairi. Okay, Alim dan Khairi. Pada satu malam tu, biasalah budak muda kan, malam-malam ni dia orang akan keluar lepak. Lepak lah mana-mana dia orang nak lepak kan. Dia orang lepak and dekat ada satu rumah dekat kampung aku ni. Ni cerita ni berlaku dalam kampung aku. Okay, dekat dalam kampung aku ni ada satu rumah. Okay, rumah tu bukan tak ada orang duduk, ada orang duduk sebelum ni. Tapi masa tu PKP, jadi anak-anak dia bawa mak dia ni pergi bandar lah. So tak ada orang yang duduk kat rumah situ. Okay, and pada malam tu, dia orang tengah lepak. Dia orang ni kira macam berhadapan lah. Ni rumah tu and rumah dia orang kat sini lah. Tempat dia orang lepak tu kat sini, okay. Okay, so dia orang tengah lepak. Buat apa, borak pasal apa pun aku tak tahu. And tiba-tiba dia orang ternampak satu macam orang kata segerombolan. Bukan segerombolan apa benda, macam satu kumpulan. Okay, berkumpulan lah, berjalan daripada belakang rumah orang tu. Ramai masuk dalam lorong depan, betul depan rumah orang tu. Okay, okay, dia ramai-ramai jalan. Pakai baju apa dia orang tak berapa ingat, tapi nampak warna yang cerah lah, macam putih, peach, kuning atau macam itulah. Dia tak berapa jelas warna-warna, yang pasti warna cerah lah, bukan warna hitam, merah ataupun ada gambar naga, bukan. Dia just baju putih biasa ataupun warna cerah lah. Okay, bukan dia orang berkata cerah. Okay, so masuk mood balik. And bila dia orang nampak tu, dia orang macam asal ramai-ramai keluar daripada belakang rumah makcik tu. Aku panggil dia makcik leha lah kan, supaya korang tak cari nanti kan. Kalau korang cari lah, kalau ramai view lah. Okay, makcik leha ni, siapa yang keluar daripada belakang rumah makcik leha tu? Bukan rumah tu tak ada orang. Alim tu cakap dengan Hairi lah. Lepas tu Hairi kata juga. Lepas tu dia orang dah nampak ni, sekumpulan tu dah masuk ke dalam hutan. And then bila dia orang dah nampak tu, dia orang pun start motor and masuklah dalam lorong tu. Dalam lorong tu ada rumah juga. Ada satu taman and ada rumah-rumah lain lah dekat kelapa sawit macam tu. And bila dia orang masuk, dia orang berpecah. Dia dua motor berpecah, satu masuk ke taman dan satu ke kelapa sawit lah. Nak check kan, dia orang tak nampak apa-apa. Okay, dia orang tak nampak apa-apa. And then dia orang dah cuak lah pada masa tu. Dia orang dah cuak, dia orang ada door. And then dia orang tu balik rumah masing-masing. And Alim tu pun masuk balik rumah dia, and si Hairi pun balik rumah dia dalam keadaan ketakutan. And then Alim tu WhatsApp aku, dia cerita pada aku. Sebab tu rumah makcik tu ada rumah makcik aku. Okay, dia orang WhatsApp aku. Maaf lagi sekali. Okay, rumah makcik tu ada rumah makcik tu ada rumah makcik aku. And dia ada WhatsApp aku. And aku WhatsApp abang saudara aku cakap dia kata tak ada pun balik situ kan. Maksudnya sama ada orang lepak belakang tu, tapi takkan orang nak lepak belakang rumah tu, sebab belakang rumah tu adalah hutan. Okay, hutan kebun. Okay, and aku pun tanya member aku,
member aku ni dia kerja di pusat rawatan Islam. And aku tanya, Assalamualaikum, kenapa benda ni, siapa, apa tu sebenarnya? And member aku tu cakap kemungkinan besar adalah bunian. Allah, aku sebut itulah makhluk halus tu. And then bila dah dia cakap macam tu, and aku tanya abang saudara aku pun kata dulu memang adalah dia pun dulu pernah kena kacau dan sebagainya lah. So mungkin belakang tu adalah memang tempat tinggal dia. Terpulang pada korang nak percaya ataupun tidak. Okay, tapi ni kisah yang aku tahu daripada abang saudara aku and daripada kawan aku sendiri. Okay, so kisah kat situ. So moral value kat sini, kalau boleh korang tu nak lepak boleh, okay, tapi jagalah, jangan terlampau lewat sangat lah balik kan. Jangan terlampau lewat sangat balik. Kalau nak lepak boleh, tak ada hal, tapi jangan lewat balik. Balik rumah tu kalau boleh, kalau boleh lah sebelum 12 tu baliklah rumah ya. Okay, so kita pergi cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni cerita daripada abang saudara aku, kira sepupu aku. Okay, ni cerita daripada sepupu aku. So cerita dia bermula masa tu dia ni kerja dekat jauh daripada rumah. Okay, jauh daripada rumah lah, daripada rumah keluarga dia. So dia kerja jauh. And then setiap hari dia akan ulang alik lalu dekat kawasan bukit lah. Bukan bukit lah, macam kira bukit lah juga, gunung ke bukit lah gitulah. Okay, and then cerita ni tak ada aku nak racist ke bukan. Ni cerita saya saja je. Okay, cerita yang diceritakan and aku cerita balik saja. Okay, di kawasan pegunungan ke bukit macam tu lah, lebih kurang yang macam ada faham kan? Okay, so macam gitu. And pada waktu pergi macam biasa, dia pergi awal pagi. Sekejap, motor lalu. Dia pergi macam biasa awal pagi. And then malam tu dia balik lewat dalam pukul 1 pagi. 1 pagi dia balik, tak silap aku 1 pagi. And then dia lalu satu kawasan perkuburan Cina. Okay, perkuburan Cina. And then masa dia lalu tu, dia ada bau yang orang kata bau wangi. Kalau orang tu cakap, bila bau wangi ni dia jauh, bau busuk ni dia dekat. Bau busuk dia jauh, bau wangi dia dekat. Mungkin kalau salah boleh betulkan komen. Cerita ni agak nampak macam fantasi sikit. Bukan fantasi lah, benda gaib ni ada, cuma tu pulang pada kita nak percaya ataupun tidak. Tapi dalam Al-Quran sendiri kata benda gaib ni ada. And masa dia balik tu, dia dah bau wangi. And then dia bawa kereta macam biasa. Okay, sambil sokok kan, bawa kereta macam biasa. And then kereta dia ni macam berat lah, macam biasa cerita klise macam korang dengar berat. Tapi ni mungkin real sebab aku percaya pada sepupu aku kan. Sebab aku dengar cerita dia pun, sebab dia ni memang jenis orang kata selalu berlaku benda-benda gini kat dia kan. So bila dia drive tu, dia drive berat. Bila berat, dia tengok biasalah macam cerita pun dia akan tengok situ cemen side mirror tepi ni yang tengah tu kan. Dia tengok tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa-apa. Okay, selamat, clear. And bila dia macam, dia toleh sana sekejap, toleh keluar tingkap sekejap, dia toleh sini ada 3 hantu Cina. Okay, hantu Cina dalam kereta dia. So masa tu dia kata dia memang, walaupun dia dah terbiasa dengan benda tu, tapi dia tak pernah rapat tau. Okay, biasanya dia nampak dalam keadaan yang jauh. Tapi pada masa tu dia duduk dalam satu kereta. Okay, dalam satu kereta. And bila dia dah duduk dalam satu kereta tu, dia macam cuak lah. Bawa kereta pun masa tu dia kata dah kelang kabut kan. Sebab benda ni memang tujuan dia memang nak mengganggu kita kan. Entah biar kita mati dalam kekufuran ke apa kan. Itulah tujuan dia lah kot. And then aku tak cakap abang saudara aku kufur Aku cakap mungkin. Okay, so
masa dia drive tu, lepas tu dia tak tutup mata. Kalau tutup mata habis. Dia zikir lah, zikir banyak-banyak. And baca-baca surah yang mana dia boleh baca. And benda tu hilang. Tapi bau wangi tu dia kata melekat sampai ke rumah dia. Okay, melekat sampai ke rumah dia. So pada masa tu dia kata memang jelas dia nampak Han yang tu lah, Han tu. Okay, dia nampak memang jelas ada 3 ekor dalam kereta dia. So tak tahulah benda tu tumpang ke apa kan. Benda tu tumpang ke apa kita tak pastilah. So dia pun terus balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. And dia kata dah 3 hari ke depan tu dia demam and cuti MC cuti 3 hari. Demam panas tak silap aku. Okay, so tu je cerita yang aku nak share malam ni. Aku rasa aku post video ni malam. So ni adalah cerita seram kedua aku. Bukan cerita seram kedua, maksudnya yang kedua. Yang pertama hari tu entah berapa bulan lepas, aku tak ingat. And terima kasih kepada Luqman Hakim sebab request balik aku buat kisah seram ni. Sebab aku dah, kalau boleh aku dah tak terfikir langsung nak buat video ni, kisah seram ni. Tapi disebabkan ada support walaupun satu, aku akan cuba usahakan lagi. Sampai situ saja video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Kalau korang nak share kisah seram korang, boleh DM IG aku and cerita kisah seram. Sama ada benda berlaku kat korang ataupun rakan-rakan korang ataupun orang terdekat dengan korang. InsyaAllah aku akan cuba untuk display post kisah seram ni setiap hari Isnin malam Selasa. InsyaAllah. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.